dan selamat pagi semuanya. Terima kasih kerana anda mendengarkan kami di ivradio.oum.edu.my dan pastinya anda bertemu dengan Fatin untuk segmen Fiqh Ibadat. Ini adalah segmen berdasarkan pada modul ABSB 3103 daripada Fakulti Sains Sosial Gunaan Open Universiti Malaysia. Dan pastinya untuk pagi ini Fatin ditemani oleh Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Ahmad, itu Timbalan Dekan pada Fakulti Sains Sosial Gunaan, untuk berkongsi dengan kita tentang tajuk yang menarik pada pagi ini. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi untuk segmen kali ini Ustaz ya. Okey, pada perjumpaan yang lepas kita ada berbincang mengenai perkara yang membatalkan solat. Mungkin Ustaz ada di luar sana yang terlupa ni untuk dengarkan kita. Mungkin Ustaz boleh kongsikan kembali apakah yang telah kita bincangkan dari pada perjumpaan yang lepas. Silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, puan-puan, guru-guru, guru patir dan pendengar sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan kurnianya kesihatan yang ada pada kita dapat bersiaran pagi ini bersama-sama ya. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam perjumpaan yang lepas kita membincangkan mengenai perkara-perkara yang membatalkan solat. Jadi yang kita bincangkan itu ialah supaya kita sentiasa berjaga. Kalau kita tengah solat, jangan buat yang ni. Memanglah bercakap makan tu membatalkan, tapi kita tak cakap, kita tak makan. Lalu yang akan berlaku ni biasanya pergerakan 3 kali berturut-turut tu membatalkan. Kadang-kadang tak sedar Ustaz dah bergerak 3 kali. Biasanya kadang-kadang tu dia gatal, dia garu. Syok je garu kan tengah solat ni. Batal lah. Ataupun dia bergoyang, setengah orang dia semayang dia bergoyang. Dia baca sedap, dia goyang kepala, goyang badan. Jadi goyang tu dia 3 kali goyang, batal lah. Ataupun dia melangkah. Kita memang diajarkan dalam hukum fiqh, kalau saf depan tu kosong, kita kena langkah pergi ke depan. Tapi ada caranya lah Ustaz. Caranya, kalau belah kiri kanan kita kosong, kita langkah pergi ke tempat tu. Kalau kita tak tahu gaya, dia batal lah. Boleh melangkah, tetapi dalam mazhab Syafi'i kita ni syaratnya jangan 3 kali berturut-turut. Langkah 1, 2, berhenti sekejap. Langkah pula. Tak apalah. Itu yang garu. Garu ni yang batal garu ni tak garu macam tu. Kan? Macam ni 2 kali tak apa. 1, 2 tak apa. Tapi kita berhenti. Betul. 1, 2 garu pula. 1, 2 berhenti. Ataupun kita letak tapak tangan macam itu, kita garu dengan jari. Dengan jari tak batal lah, sebab jari ni dia panggil hujung anggota. Tangan ni anggota. Ni hujung anggota. Hujung anggota tak batal. Kita tak belajar benda tu, gatal, garu, senang garu. Jadi itu menyebabkan batal. Selain daripada itu, pergerakan dan garu-garu ni misalnya lagi ialah kerana percakapan. Percakapan tu jaranglah orang bercakap. Cuma kadang-kadang dia tersasul, dia menyebut benda yang lain. Jadi ini kena jagalah. Misalnya kita boleh menegur, kalau imam salah kita boleh tegur. Jadi kita nak tegur imam tu ada cara dia. Dalam pengajian kita di Malaysia mengikut mazhab Syafi'i, kita nak tegur imam tu kita kena niat di hati, kita niat zikir. Boleh tegur. Jadi kita tak niat batal. Mazhab lain tak apa. Jadi kita belajar cara Syafi'i ni, kita kena jagalah. Nak tegur imam salah tu, kita tegur niat di hati, aku nak berzikir. Begitulah. Itu beberapa perkara yang kita bincang dulu tentang membatalkan sembahyang. Satu lagi yang boleh jadi batal ni makan. Jadi makan minum kita taklah pernah bawa makan minum. Cuma kadang-kadang kita tak sedar, kita baru dah makan nasi ke, makan rojak ke, ada nasi dekat jalan gigi. Sisa dia tu. Kita baca dia keluar tu telan lah. Walaupun sebiji nasi dia telan, maka dia kena makan. Maka batal lah. Satu lagi yang jarang-jarang berlaku, ya terbuka aurat. Terbuka aurat ni banyak macam lah. Kalau zaman dahulu terbuka aurat ni, yang saya pernah tengok lah, pasal kain kita dah lama, kain kita dah koyak. Lusuh ni Ustaz, bawa pergi sembahyang juga. Sujud dia peram tak koyak. Jadi terbuka aurat. Jadi batal lah. Sekarang ni orang kain baru-baru dia jarang batal macam tu. Tapi dia baca macam lain. Misalnya dia sembahyang dekat tepi laut, angin kuat. Terangkat pula. Angin angkat kain sampai nampak aurat. Jadi sampai ke lutut, pada lutut batal lah. Itulah perkara-perkara yang biasanya yang berlaku kepada kita.
Yang lain banyak lagi tapi tak berlaku lah. Yang ni yang biasa berlaku kat kita, 3-4 perkara ni kita jagalah. Menyebabkan solat kita batal. Haruslah kita ingat. Dah ingat. Dan untuk anda semua yang di luar sana, mungkin Ustaz terlepaslah segmen kita pada minggu lepas. Jangan risau kerana kita telah pun upload di iCast. Anda klik saja di laman web kami iCast, cari je Fakulti Applied Social Sciences Learning segmen, dalam tu ada ABSB 3103. iCast tu ada gambar tak? Tak ada lah, Tak ada gambar ya? Kalau nak ada gambar Ustaz, boleh pergi kat YouTube. Anda type saja OUM Portal, rapat OUMPORTAL OUM Portal. Klik je kat situ dan kita ada list kat situ. Cari bahagian interaktif. Interaktif tu semua segmen iRadio lah. Termasuk segmen Ustaz ada daripada Sirah Nabawiyah Ustaz. Ya ke? Pendidikan Islam pun ada. Banyak Ustaz dengan kita dah lama ni Ustaz ya. Saya tak tengok pun, tak tahu. Okey, tak apa Ustaz. Kita mungkin Ustaz boleh kongsikan tajuk kita pada hari ini? Hari ini kita akan bincang tentang rukun-rukun lah. Rukun-rukun solat. Rukun solat. Jadi kita nak tahu sikit apa itu rukun ya. Okey Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali lagi selepas ini. Dan untuk anda di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan segmen Fiqh Ibadat pada hari ini dengan tajuknya rukun solat. Jadi jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan iRadio OUM mentasi minda anda. Semestinya anda masih lagi bertemankan Fatin di sindiran segmen Fiqh Ibadat yang kudara secara langsung hanya di iRadio OUM setiap hari Jumaat 10 pagi hingga 11 pagi. Dan pastinya ada tetamu bersama Fatin untuk kita bincangkan tentang tajuk kita hari ini, iaitu rukun Islam. Rukun Islam pula. Rukun solat. Okey Ustaz, mungkin Ustaz boleh teruskan segmen kita pada hari ini dengan apakah yang dimaksudkan dengan rukun solat tu? Silakan. Baik. Apakah yang dimaksudkan dengan rukun solat? Fatin nak kata apa? Perkara yang kita tak boleh miss lah. Tak boleh miss. Kalau kita miss tu maksudnya dah tak pakai, tak sah. Dah tak sah langsung lah kita miss itu solat dia katakan, itu yang katakan rukun solat maknanya mesti buat. Mesti buat. Ataupun kalau kita tinggal kita tak sah. Dia berbeza dengan syarat. Walaupun syarat pun kalau tak ikut syarat tak sah juga. Rukun pun tak ikut rukun tak sah juga. Ada beza dua tu. Agak-agak apa bezanya? Syarat tu mungkin sebelum kita nak melakukan solat tu. Rukun tu bila masa kita nak buat solat tu. Betul. Jadi syarat di luar solat. Di luar solat. Rukun tu dah solat tu sendiri. Ya. Okey. Jadi maknanya rukun solat mana setiap pergerakan kita semasa kita solat tu itu kita katakan rukun. Sedangkan syarat katakan syarat sah. Syarat sah sewaktu. Tutup aurat, menghadap kiblat. Belum solat lagi tu. Kita rukun tu dah solat dah. Ini tak boleh tinggal langsung. Baik, contohnya rukun solat ni orang kampung panggil rukun 13. Sebab ada 13 rukun tu. Rukun dia kata rukun 13. Kita pun kata rukun 13 hari ni ya. Apa dia 13 ni? Yang pertama sekali rukun ialah niat. Niat tu menjadi rukun mesti menjadi satu benda yang mesti. Kita nak solat kita mesti niat. Tempat niat di mana? Tempat niat dalam hati dululah. Dalam hati. Yang kita dah sebut di mulut tu solli fardhu zuhri 4 rakaatin itu bukan niat. Itu namanya lafaz niat. Pada mazhab Syafi'i lafaz tu sunat. Yang pentingnya yang dalam hati. Yang dalam hati tu. Semasa kita kata Allahu Akbar, mulut kita menyebut Allahu Akbar, di hati kita jalan aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat. Itu namanya niat. Jadi niat ni mesti niat tu yang mana ya? Yang penting yang mana? Katalah kita sembahyang fardhu zuhur. Dalam bahasa Melayu ni kita berbuat sahaja. Sahaja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Sahaja aku sembahyang fardhu zuhur 4 rakaat kerana Allah Ta'ala. Panjang. Itu yang kita takbir lama. Allah. Sebab nak menghabiskan. Nak menghabiskan tu. Sebenarnya bukan begitu. Lintas saja di hati. Yang nak lintas tu, yang nak lintas tu ada 3 perkara. 3 perkara yang penting yang disebut qasad, ta'arrad dan ta'yin. Mana Fatin pernah dengar kan? Ini rasa macam first time dengar. Dengar ya. Okey. 3 perkara saja yang mesti ada.
Yang pertama qasad, yang kedua ta'arad, dan yang ketiga ta'yin. Apa dia qasad dan ta'yin ni? Qasad tu ialah aku nak sembahyang tu, maksudnya aku nak sembahyang. Sebab tu kita kata sahaja aku sembahyang. Ni sahaja aku sembahyang ni bahasa orang tua-tua lah, bahasa lama ya. Orang baru kata pasal apa sahaja pula, sembahyang saya saja. Sembahyang bukan saja-saja. Dia bukan sembahyang saya saja. Sahaja aku sembahyang tu mana aku nak sembahyang bukan kerana siapa suruh, bukan kerana orang marah, bukan kerana orang nak pukul, tapi sahaja aku nak sembahyang kerana Allah Ta'ala. Itu makna sahaja. Jadi qasad tu maknanya aku nak sembahyang ni. Aku nak sembahyang tu maknanya qasad. Ta'arrad tu fardunya. Fardu solat zuhur ke? Fardu tu, fardu tu. Ta'arrad tu menentukan fardunya. Kemudian fardu tu ta'yin, fardu apa? Ta'yin tu fardu apa? Jadi kita sembahyang fardu zuhur, yang kita mesti ada antara Allahu Akbar dengan bar tu, yang mesti ada masa tu 3 perkara saja. Aku sembahyang fardu zuhur. Qasad ta'yin kena ada masa Allahu Akbar ni, aku sembahyang fardu zuhur. Itu wajib ada antara bar. 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala, lepas daripada bar pun tak apa. Nampak tak? Jadi kita ni semua dalam tu Allah saja. Aku sembahyang fardu zuhur, 4 rakaat mengikut imam kerana Allah Ta'ala. Baru bar. Oh yang panjang tu. Sebenarnya tak macam tu. 3 perkara saja yang penting masa Allah Akbar tu. Aku sembahyang fardu zuhur, Allahu Akbar. Tak apa, macam mana tak apalah. Tapi jangan panjang sangat, tak elok. Jangan sampai kata Tok Gus, jangan sampai 6 harakat. 6 harakat tu macam mana? Panjang. Gerak panjang, gerak ni. Allahu Akbar. 6 tu. Allahu Akbar. Panjang tu jangan lebih. Allah. Tu dah lebih. Tak habis lagi ni. Tak habis lagi dia punya niat. Jadi itu namanya dia bukan niat. Itu dia mengarang. Dia sedang mengarang dalam hati dia. Jadi bukan macam tu. Dia sebenarnya lintas di hati. Aku nak sembahyang fardu zuhur. Cukuplah tu. 4 rakaat kerana Allah Ta'ala tu di luar pada bar pun sah. Dia dipanggil qasad, ta'arrad, ta'yin. Jadi bila kita kata niat, niat tu mengandungi 3 perkara. Qasad, ta'arrad, ta'yin. Okeylah tu. Okey. Itu rukun yang pertama. Rukun yang pertama. Mesti ada niat. Rukun yang kedua, berdiri betul. Berdiri tegak maksudnya. Berdiri bagi orang yang mampu. Orang yang boleh berdiri. Kalau orang tu tak boleh berdiri, dia pening, dia sakit kaki, sakit lutut, masa tu tak boleh berdiri, uzur lah kiranya. Bila uzur, dibenarkan dia tak berdiri. Duduk. Sekarang ni ramai orang senang duduk. Atau kursi kadang-kadang. Atau kursi. Duduk atas kursi ada, duduk atas lantai ada, macam-macam lah. Jadi rukun yang pertama mesti berdiri. Kalau dah boleh berdiri, mesti kena berdiri. Kalau tak ada apa-apa kesakitan. Cuma saya nak tegur sikit lah di sini ya. Sekarang ni ramai orang sembahyang duduk atas kursi. Orang yang duduk atas kursi ni, semasa dia tak boleh berdiri. Kalau dia boleh berdiri, dia cuma duduk atas kursi sebab sakit lutut. Nak duduk, nak sujud tak boleh, dah duduk di bawah tak boleh, sakit lutut, duduk atas kursi. Tapi dia boleh berjalan pergi ke masjid. Dia boleh pergi ambil uduk. Orang ni tak boleh berdiri. Tak boleh duduk. Semasa berdiri betul ni, dia kena berdiri. Berdiri, baca Fatihah sampai habis, baca surah ke apakah. Tu yang pelik kadang-kadang Ustaz. Kita nampak dia pergi ambil uduk elok. Sekali pergi kat ruang solat tu tiba-tiba tak kena. Tak boleh. Dia duduk atas kursi kan. Kita pun macam yelah mungkin ada something kat dia punya lutut dan sebagainya. Dia kalau boleh berjalan, boleh berdiri, dia kena berdiri lah. Rukun berdiri, dia kena berdiri. Sampai nak rokok lagi tak boleh, sakit lutut, boleh duduk. Nak rokok kan, ataupun rokok boleh lagi, nak sujud tak boleh. Rokok, nak tidak, lepas tu dia pun sujud. Nak sujud tu tak boleh. Masa tu duduk atas kursi tak apa. Duduk atas kursi, dia sujud syarat. Maksudnya kursi tu adalah kursi ada. Disediakan. Dia berdiri depan kursi. Berdiri depan kursi. Jadi dia akan sujud. Dia akan berdiri betul, rokok elok. Nak sujud sekarang, dia duduk atas kursi dan dia pun sujud. Sebab apa? Sebab dia tak boleh duduk atas lantai sakit lutut. Maksudnya yang
maksudnya permulaan solat tu dia mesti kena berdiri. Maksudnya masa sujud saja ada kekangan pada dia bolehlah duduk di atas kursi. Dan kemudian dia bangun semula. Masa berdiri dia berdiri. Sebab berdiri itu rukun, tak boleh tinggal lagi kuasa. Mereka dah pening tak boleh lah. Tapi kadang-kadang orang tak tahu, dia ingat dia dah tak boleh. Padahal berjalan okey saja. Berjalan boleh, duduk boleh. Ni dia kena berdiri juga orang tu. Okey, itu yang kedua ya. Yang kedua. Lihat, kemudian berdiri betul. Yang ketiga, takbiratul ihram. Takbiratul ihram itu menyebut Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mudah saja sebut Allahu Akbar ni, mudah. Tapi kadang-kadang dia sebut tak bunyi Allahu Akbar. Ramai sangat sebut Allahu Akbar. Tak perasan tu. Allahu Akbar. Bukan Akbar, Akbar. Kadang-kadang wazan ni banyak masjid ada macam tu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bunyi Aik. Sembayang tak boleh, tak sah. Azan tu bunyilah, tak apalah. Tapi sembayang kena betul-betul Akbar. Allahu Akbar. Macam tu. Okey. Sunatlah pada masa tu, semasa menyebut Allahu Akbar tu sunat angkat tangan. Sebenarnya kita akan bincang kemudian nanti. Kalau kita ambil rukunnya dulu. Sebab macam-macam Ustaz stylenya. Style macam-macam lah. Nanti kita bincang khas untuk angkat tangan saja. Sebab ada yang macam tu, ada yang macam tu, ada yang macam tu, ada yang macam tu. Jadi macam-macam bentuk. Macam-macam bentuk ruku parasnya. Nanti kita akan bincang khas. Khas ya. Khas tentang untuk takbir. Bukan tentang berat. Sunat, jadi antara sunatnya sunat angkat tangan. Sekarang tak bincang sunat lagi, kita bincang rukun je. Habis dah kata Allahu Akbar, kemudian kita baca Fatihah. Sunatnya tadi lepas Allahu Akbar, tangan kita kiamkan di perut ni. Itu sunat tu. Kemudian kita baca Fatihah. Jadi tadi saya betulkan Allahu Akbar bagi betul Allahu Akbar, bukan Allahu Akbar. Sebenarnya Allahu Akbar saja ni ada 6 macam tau. 6 macam. Satu yang betul. Kadang-kadang Allahu Akbar dengan waw. Sepatutnya Allahu Akbar, dia bunyi Allahu Akbar. Itu yang tak boleh. Allahu Akbar. Dia kena kata Allahu Akbar. Ataupun dia kata Allahu Akbar. Allah dah mati dah tu. Tiba hidup pula Hu Akbar. Itu di antara contoh-contoh yang tak kena lah. Jadi kalau kita belajar betul-betul dengan guru, cara sebut Allahu Akbar, insya-Allah akan betul. Tapi lama-lama kita akan terlupa, kita akan bawa balik macam-macam bunyilah. Jadi banyak kita jumpa. Kemudian yang keempat, kita membaca Al-Fatihah. Fatihah ni panjang lah nak cerita dia. Ya. Ustaz nak rehat dulu ke? Boleh juga kita rehat dulu. Kita rehat dulu. Okey. Untuk anda semua di luar sana, jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan segmen Air Radio kerana sebentar lagi kita akan sambung lagi berkenaan dengan membaca Al-Fatihah adalah rukun yang keempat dalam rukun solat kita. Jadi jangan ke mana-mana, kena terus setia mendengarkan segmen Air di Air Radio. Bertemu Fatin sehingga jam 11 pagi nanti. Semestinya hari Jumaat bersempatin untuk segmen Fiqh Ibadat bermula jam 10 hingga 11 pagi. Dan pastinya pada hari ini masih lagi bertemankan Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Ahmad, Timbalan Dekan daripada Fakulti Sains Sosial Kegunahan Open University Malaysia. Dan pada anda yang baru saja mendengarkan kami, tentunya tajuknya hari ini berkaitan dengan rukun solat, dan pastinya kita telah pun sampai ke rukun solat yang keempat, iaitu membaca Al-Fatihah. Mungkin terus boleh Ustaz Yusof kongsikan dengan kita berkenaan dengan rukun yang keempat ini. Silakan. Tuan-tuan dan puan-puan, kita dah bincang tadi rukun-rukun solat ni. Yang pertama niat, yang kedua berdiri betul, yang ketiga membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar, yang keempat baca Fatihah. Dalam baca Fatihah ni nak kena ambil kesempatan jugalah nak tunjuk kepada pendengar sekalian bagaimana nak membaca Fatihah ya. Baca Fatihah ni mesti menyebut huruf-hurufnya dengan makhraj yang betul dan sifat yang betul. Jadi setiap huruf Arab ni dia ada makhraj dan sifat. Jadi makhraj tu mesti betul, sebab lain makhraj lain maknanya, jadi menyebabkan supaya tidak sah. Baik, saya bacakan sikit ya.
Bismillahirrahmanirrahim. Jadi bismillah tu satu ayat daripada Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini selalu orang baca Fatihah, ha dia tu bertukar. Sepatutnya ha yang panjang tu. Bismillahirrahmanirrahim. Tapi kalau kita lama tak baca berguru, tak talaqi dengan guru, dia akan baca Bismillahirrahmanirrahim. Him. Rahmanirrahim. Ha simpul. Ha yang panjang dengan ha maknanya berbeza. Makhraj yang lain, bentuk yang lain, maknanya berbeza. Jadi kalau kita baca Bismillahirrahmanirrahim, solat kita tak sah. Tak sah solat tu. Sebab apa? Makhraj ha tak betul. Jadi dia kena jumpa guru. Macam mana nak baca begitu? Jangan malu jumpa guru Quran. Kalau tidak kita hidup 60 tahun sembahyang tak betul satu pun pergi. Mati masuk neraka terus sebab sembahyang tak sah. Jadi kita kena jumpa guru, betulkan ha. Bismillahirrahmanirrahim. Yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Sama juga ha, alhamdu. Kalau kita tak perasan dia bunyi alhamdu, ha, hish. Dia bukan hish tu, dia ha dia lain. Ha dia dua, satu ha panjang, satu ha simpul. Jadi dia, alhamdulillah ni ha panjang. Orang utara kata ha kecil, orang sini kata ha pedas. Sebenarnya dipanggil ha maftuhah. Ya. Satu lagi ha lain. Jadi ha ni bunyi alhamdulillahi rabbil alamin. Ham, bukan ham. Alhamdulillah tu tak boleh. Jadi semua ni saya tunjuk saja. Kena pergi dekat guru Quran, betulkan bukan guru. Dalam ruangan ni tak boleh betulkan, kena jumpa guru. Kemudian alamin. Alamin tu pun ramai juga orang sebut tak betul. Bunyi senang alamin, tapi kita sebut bunyi di hidung. Alamin. Dia bukan bunyi di hidung, bunyi di halqum. Alhamdulillahi rabbil alamin, bukan alamin. Alamin. Semua ni kena berguru. Kena berguru. Dalam radio tak boleh, dia kena berdepan. Dia panggil talaqi musyafahah. Talaqi musyafahah. Okey. Kemudian Ar-Rahmanir-Rahim, datang lagi sekali ha. Ar-Rahmanir-Rahim. Ha panjang. Maliki yaumiddin, itu tak apalah, mudah. Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Iyyaka tu kadang-kadang dia tak bunyi iyyaka, dia bunyi iya. Kalau iya saja tak boleh, tak sah sembahyang. Dia kena iya, ada sabdu tahiyah tu. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nasta'in lagi sekali ain. Nasta'in bunyi di halqum, bukan bunyi di hidung. Nasta'in di hidung tak boleh, tak pakai. Sebab huruf ain makhrajnya halqum, bukan khayshum. Jadi dia kena kata nasta'in, bukan nasta'in. Sikit je beza tu ya. Dalam ruangan ni tak boleh nampak, dia kena depan guru. Kemudian ihdinas siratal mustaqim. Di sini pun ada juga dua huruf yang payah. Yang pertama ihdinas sad, ihdinas sira, ihdinas sira. Jadi ramai sebut tak betul di ihdinas sira. Kalau buka mulut, lidah kita kena dekat gigi, dia bunyi sin, ihdinas sira. Dia bukan ihdinas sira, ihdinas. Mulut kena muncung, lidah kita naik ke atas, gusi atas. Ihdinas siratal mustaqim. Itu sad, bukan ihdinas sira. Ihdinas sira sembahyang tu tak sah. Tal mustaqim ialah ta. Ta. Ke makhrajnya hujung lidah tu kena gusi atas, dekat dengan langit. Ta. Kalau kita bunyi tal, lidah kena gigi bawah tu, itu bukan, itu ta tebal nama dia. Tak boleh. Ihdinas siratal mustaqim, tak boleh. Dia kena ihdinas siratal mustaqim. Tal tebal, tal mustaqim. Yang seterusnya ialah mustaqim. Mustaqim tu dengan qaf. Qaf tu makhrajnya dalam halqum, tak sampai halqum lagi, pangkal lidah.
mustaqim, bukan mustaqim. Mustaqim tu kaf macam K lah. K ya, Kim. Kim nama Cina Kim. Bukan Kim tu. Dia Qim. Qim. Jadi ihdinas siratal mustaqim, bukan ihdinas siratal mustaqim. Jadi orang yang baca macam tu sebenarnya dia tak boleh jadi imam. Sebab dia baca tak kena. Dia qaf tu dia dalam sikit. Dia pangkal lidah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian sekali lagi surat datang siratal ladzi dengan ta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Ini dua sekali lagi datang. Sira dengan surat, bukan sira, bukan buka bibir mulut si. Muncul mulut sira. Tol muncul mulut, lidah kita naik ke atas, tol. Itu namanya ta. Siratal ladzina an'amta alaihim. Alladzi ni kadang-kadang dia tertebal bunyi allazi. Allazi tu lidah kita dah kena di atas, gigi atas. Siratal ladzi, gigi kita kena gigi atas. Dia siratal ladzi ni ujung lidah kena ujung gigi atas. Jadi kalau kita perhatikan ujung lidah kita ni, ujung lidah kita kena gigi atas, kena ujung gigi. Siratal ladzi, zi, bukan naik ke atas. Lazi naik ke geraham, bukan. Ujung gigi. Siratal ladzina an'amta alaihim ghairil, ghair ni kita tahu ghair bukan ghair. Ramai yang kata ghairil maghdu, bukan ghairil, ghairil muncul mulut. Ghairil maghdubi alaihim, dot datang lagi sekali. Ya tadi ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Dot ni dia payah sikit. Jadi waladhdallin, lidah kita kena himpit ke gusi, ke kiri atau ke kanan. Sebab tu dia kena berdepan dengan guru. Tengok macam mana guru buat mulut dia herot sikit. Ghairil maghdubi alaihim. Kalau lidahnya pergi ke depan, tak pergi ke gusi, dia punya ghairil maghdubi alaihim waladdall. Kan waladdall tu bukan dot, dal tebal. Dia kena himpit lidah kita. Ada orang biasa ke kanan, ada orang biasa ke kiri. Lidah, tepi lidah tu sentuh geraham atas, gusi atas. Jadi waladdallin. Kalau di depan dia tak bunyi waladdall, dia bunyi waladdo. Lain. Baik, itu tempat-tempat yang kita kena ambil perhatian semasa baca Fatihah. Jadi baca Fatihah ni sebenarnya tak boleh belajar dengan buku, tak boleh belajar dengan radio. Dia kena berdepan dengan guru. Istilah dia apa? Lupa dah tadi. Talaqi dan musyafahah. Talaqi itu maknanya dengar guru sebut, kita tiru. Kemudian kita sebut pula, dia dengar, dia akan betulkan. Itu nama talaqi. Musyafahah itu mesti berdepan. Orang sana ni belum telefon tak boleh sebab tak nampak. Itu belajar Al-Quran atau membaca doa-doa dalam sembahyang ni semua kena ambil secara talaqi. Kalau tak talaqi dia memang tak betul. Itu nama dia talaqi ya. Jadi rukun yang keempat dibaca Fatihah. Saya sebutkan tadi baca Fatihah caranya begitu, dan ramai orang yang baca salah. Ambil perhatian tempat ni dan jumpalah guru-guru Quran yang bukan guru lain, nak guru Quran. Baik, itu Fatihah. Ada Fatihah nak tanya apa Fatihah ni? Tak ada. Kita masuk rukun satu lagi namanya rukun. Rukun ni mudah lah. Bongkok je. Sah lah. Bongkok je. Tapi yang baiknya kita rukuk tu seboleh-bolehnya kita letak tapak tangan kita di atas kepala lutut. Tapak tangan diletak atas kepala lutut. Pada masa tu badan kita akan rata macam tu. Kepala kita pandang tempat sujud. Jangan lenguk ke atas, jangan tengok ke belakang. Pandang tempat sujud. Jadi kepala kita dengan badan akan rata macam tu, 90 degree. Setengah tu sikit, bongkok sikit je. Dan setengah tu banyak sangat, dia bengkok tangan ni, siku bengkok, bongkok sangat-sangat. Itu tak kena. Semayang sah, tapi tak tepat. Dia bongkok, tangan kita lurus, tapak tangan di lutut, memang manusia yang normal tu akan elok lah. Tak tahu lah, ada orang tu dia tangan dia lebih sejengkai panjang, tu lah.
tu rokok macam tu. Okey, satu lagi boleh ya. Boleh. Kemudian lepas rokok, kita bangkit bila rokok dipanggil i'tidal. I'tidal tu maknanya bangun daripada rokok. Kita bongkok badan, lepas kita tasbih, kita tegakkan balik. Sami Allahu liman hamidah, kita tegak tu, itu namanya i'tidal. I'tidal. Ini pun senang, tak payah. Bongkok bangkit tak basah. Baik, sujud. Sujud ni payah sikit. Sujud ni walaupun nampak senang, sujud aja. Tetapi sujud ni lah banyak ramai orang yang mudah menjadi salah dan tak sah solatnya. Sebab apa? Sujud ni senang saja. Kita mahu tahu, letak dahi atas lantai, tapak tangan, lutut dan tapak kaki. Tapak kaki maksudnya dari kaki itu kita tekankan di lantai macam tu. Dari kaki kita tekan lantai. Tapi ramai orang dia tak teringat tu. Dia letak gitu saja pada gantung gitu pada. Kan? Ni kalau orang lelaki ni dia pergi sembahyang Jumaat, macam mana nampak? Ya. Jadi dalam mazhab Syafi'i ini kalau kita sujud tak letak jari macam itu tak sah. Sebab Umar Al-Khattab meriwayatkan umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin maknanya aku disuruh sujud di atas 7 anggota. Aku disuruh sujud di atas 7 anggota. Ini kata Umar Al-Khattab. Siapa suruh? Rasulullah suruh. 7 anggota itulah dahi 1, 2 tapak tangan macam itu jadi 3, 2 lutut jadi 5, 2 tapak kaki jadi 7. 2 tapak kaki maksudnya perut jari itu ditekan di atas lantai, bukan letak kuku macam tu, bukan tergantung-gantung macam tu. Tapi dalam mazhab Hanafi tak apa, letak macam tu pun sah, Hanafi. Tapi mazhab Syafi'i tak boleh, mesti tak rapat sujud. Yang keduanya dahi jangan lapik. Lapik yang dilapik atas lantai tak apa, bubuh kain di atas tak apa. Jangan lapik dengan yang kita pakai. Misalnya pakai telekung tutup sampai dekat sini, dekat bulu mata ni, sujud atas telekung, itu tak sah. Atau orang yang lelaki dia pakai songkok, pakai serban sampai dekat ni, sujud tak sah. Dia mesti buka dahi ni. Jadi dahi itu terletak atas lantai. Macam mana kita yakin dahi itu memang kena atas lantai? Letak dahi atas lantai, hidung kita cecah lantai. Itu sama tu. Kalau kita letak dia atas lantai, hidung tak kena lantai, kadang-kadang dia tak sujud atas dahi, dia sujud atas ubun, atas rambut tu. Hidung tak tersentuh pada. Kalau hidung tersentuh atas lantai tu, memang dahi kita rata atas lantai. Kadang-kadang ada orang sujud dia lajak dia sujud atas ubun ni, tempat tumbuh rambut. Dahi tak kena, dahi lalu je. Lalu sekali. Sujud atas ujung tu. Tak boleh. Sebab tu kita letak dahi elok tu. Itu namanya sujud. Jadi sujud pun boleh menyebabkan solat kita tak sah. Sujud tak cukup syarat dia. Syarat sujud mesti terpakai 7 anggota ni. Syarat sujud 7 anggota mesti terletak atas lantai. Tiba-tiba tak cukup maka tak sah lah. Kadang-kadang maka jemaah kita tengok pas sembahyang dia sembahyang sunat ni. Semua dia elok dia sembahyang. Saya elok sujud duduk yang penghabis sujud yang penghabis sebelum dia duduk tu dia sujud kaki dia selang siap-siap macam tu nak duduk. Dah baca tahiyat dah. Ogilah sebab apa? Dia sembahyang semua elok. Penghabis tak sah. Tak sah semua solat. Itu berkenaan dengan sujud tadi. Okey, Ustaz, kita berhenti rehat seketika. Kita akan kembali selepas ini untuk menghabiskan lagi beberapa rukun yang kita ada ni, Ustaz ya. Ada lagi 6 rukun lagi. Okey Ustaz, kita berhenti rehat seketika, kembali lagi selepas ini dan anda semua jangan ke mana-mana kerana terus setia mendengarkan segmen di iRadio UM. Terima kasih untuk anda kerana setia mendengarkan kami di iRadio UM merentasi minda anda. Dan sekiranya anda ingin mengetahui apa yang berlaku di konti sekarang ini, anda boleh melawat laman web kami dan anda boleh lihat web streaming di situ. Dan pastinya masih lagi peluangkan parti di sini sehingga jam 11 pagi nanti bersama dengan tetamu undangan kita, Profesor Madya Dr. Muhammad Yusof Ahmad. Okey, telah pun kita berkongsi berkenaan dengan dalam 7 rukun solat tadi. Okey, jadi kita mintalah Ustaz Yusof untuk sambung lagi tentang rukun-rukun yang selebihnya itu. Silakan Ustaz. Terima kasih.
Tuan-tuan dan puan, kita dah bincang rukun sampai ke sujudnya. Jadi sujud ni penting, mesti 7 anggota. Berdasarkan kepada Umar Al-Khattab mengatakan, umirtu an asjuda ala sab'ati a'zumin. Aku disuruh sujud di atas 7 anggota. Baik, sekarang ni rukun selanjutnya ialah duduk antara 2 sujud. Lepas kita sujud, kita bangkit duduk. Duduk tu dia panggil duduk antara 2 sujud. Cara duduk, ya, asal duduk cukuplah, sah lah. Duduk macam mana pun tak apa. Duduk sila sah, duduk iftiras sah, duduk belunjur pun sah, macam mana pun sah. Tapi ikut yang eloknya duduklah, dipanggil duduk iftirash. Kita duduk di atas kaki kiri, duduk di atas tapak kaki kiri, tapak kaki kanan ditegakkan. Itu nama duduk iftirash. Ini duduk antara 2 sujud. Kemudian tahiyat akhir. Tahiyat akhir pun kena duduk juga. Melainkan orang tak boleh duduk, dia tahiyat berdiri lah. Tapi kita sembahyang ni duduk tahiyat akhir, tahiyat awal duduk dua-duanya. Tapi cara duduk tahiyat akhir dengan cara duduk tahiyat awal ni berbeza sikit. Duduk tahiyat akhir dipanggil duduk tawaruk. Duduk tahiyat awal dipanggil duduk iftirash. Duduk iftirash ni kita duduk di atas tapak kaki kiri, tapak kaki kanan dipacakkan, kita tegakkan. Duduk tawaruk, kita duduk di atas lantai, kaki kiri dilipat ke bawah, kita punggung kita letak atas lantai, kaki kanan kita pacak, kita tegakkan. Itu nama duduk duduk tawaruk untuk tahiyat akhir. Kemudian membaca tasyahud ataupun baca tahiyat. Tahiyat pun rukun. Kalau tak baca tahiyat tak boleh. Sekurang-kurangnya kita baca tahiyat sampai selawat lah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu baru boleh bagi salam. Itu sekurang-kurang tahiyat akhir. Kemudian membaca selawat Nabi selepas tasyahud. Lepas kita kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kita kata Allahumma salli ala Muhammad. Untuk tahiyat awal, tahiyat akhir tambah sikit lagi wa ala ali Muhammad. Itu nama dia membaca salawat selepas tasyahud. Itu semua tu wajib belajar tu. Itu dia kata rukun, ya. Tasyahud tu rukun, selawat pun rukun. Kemudian rukun penghabisnya ialah salam. Bukan penghabis, rukun yang kita baca lah. Salam, iaitu mengucap salam. Baik, sekarang ni yang kita nak perhatikan dalam tasyahud dengan salam ni ada 2-3 tempat yang boleh menyebabkan kita tak betul baca. Tasyahud biasanya tentang syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kadang-kadang kita baca tasyahud tu cepat, dia tak bunyi asyhadu, dia bunyi asyhadu. Asyhadu. Asyhadu tak boleh. Dia kena asyhadu. Asyhadu alla. Jadi kalau kita baca cepat dia bunyi asyhadu ala. Asyhadu ala. Bukan ala. Alla. 2 tempat ni selalu kita baca cepat akan hilang. Dia kata tak betul. Jadi kita jangan cepat-cepat. Kita baca lambat-lambat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kalau baca cepat dia bunyi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna. Dia tak boleh, dia kena asyhadu alla, bukan ala. Itu tentang syahadah, tentang tasyahud. Selawat Nabi betul juga. Selawat Nabi ni Allahumma salli ala Muhammad. Saya buat khusus ni, ramai yang tak boleh baca Allahumma salli ala Muhammad, dia baca Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma. Macam mana boleh datang Allahumma, saya tak tahu. Ramai yang sebut Allahumma salli ala Muhammad. Sebenarnya Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu baca selawat yang betul. Jadi nak betul ni, macam tadilah, nak betul mesti dengan guru, berguru macam mana nak sebut. Berguru pun kalau sekali dia berubah. Belum ni saya buat khusus imam-imam, ya. Jadi dapat juga ada seorang dua yang baca macam tadi Allahumma salli ala. Bukan macam tu haji. Allahumma salli ala. Allahumma salli ala. Tak boleh ubah. Orang tua. Bahaya, ya. Jadi kita kena awal kena bagi betul. Kemudian tiap-tiap tahun kita kena muzakarah. Supaya kita yang salah tu kita akan betulkan. Jadi selawat Nabi ni penting. Yang dalam sembahyang selawatnya rukun, wajib. Di luar sembahyang selawatnya sunat.
dapat pahala. Tapi kalau di luar sembahyang sebut tak betul, tak dapat pahala. Dan sembahyang sebut tak betul, tak sah. Itu kena bayar sikit. Sebab tu selawat pun kena belajar berguru. Allahumma salli ala Muhammad, bukan Allahumma salli ala Muhammad. Itu yang perkara yang selalu kita kadang-kadang terlepas pandang, Terlepas Ustaz. pandang. Kita hafal saja selawat, baca tahiyat, bukan hafal saja. Cara nak buat tu kena betul. Sebab huruf Arab ni salah sebut, salah makna. Salah makna. Salah makna. Okey, seterusnya salam. Bagi salam. Salam pun bukan payah, senang. Assalamualaikum warahmatullahi. Walaupun senang macam tu, ramai juga yang buat salah. Dia tak bunyi Assalamualaikum, dia bunyi Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum. Mana asnya? As tak ada. Jadi dia akan jaga, kena bunyi as. Alif lam sin, sin sadu dia bunyi Assalamualaikum, bukan Assalamualaikum. Jaga, kita tak perasan tu, kita tak sedar, orang lain, orang yang tepi kita dengar. Tak betul. Itu kalau tak betul salam. Sayanglah kita sembahyang dari awal sampai akhir punya baik, salam tiba-tiba tak di betul. akhir tu pula Tolak semua sekali. Allahu akbar. 50 tahun sembahyang tak terima, masya-Allah, masya-Allah. Jadi kena betulkan. Rukun yang terakhir sekali, tertib. Apa makna tertib? mengikut urutan Mengikut urutan, lepas jangan satu, lepas satu. Jangan potong dia. Itu nama tertib. Demikianlah tuan-tuan dan puan-puan, tentang apa tadi? Rukun solat. Rukun solat. Rukun 13. Rukun 13. Maka betul rukun 13 ya. Itu dia Ustaz ya. Ya. Telah pun berakhirnya tentang rukun solat. InsyaAllah pada minggu hadapan dengan tajuk yang lain pula Ustaz ya. InsyaAllah. Terima kasih banyak pada Ustaz Yusof kerana sudah hadir ke konti kita pada pagi ini. Okey, dan untuk anda semua di luar sana, terima kasih banyak-banyak kerana setia mendengarkan segmen iRadio. Pastikan anda terus mendengarkan kami di sini. Jumpa lagi pada minggu hadapan. Assalamualaikum.